Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 11 ingin membentangkan tentang analisis kajian berkaitan kesihatan mental wanita yang bekerja di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri dari saya sendiri, Nurul Syahidah, Mas Ratu Bakis dan juga Muhammad Azhar. Okey, baiklah. Yang pertama sekali kita akan lihat apakah langkah awal sebelum kita membuat analisis kita. Okey, untuk kita membuat analisis, terdapat 3 langkah yang perlu kita patuhi, iaitu yang pertama, menentukan hipotesis kita, iaitu null hypothesis dan alternative hypothesis. Okey, kemudian barulah kita melihat apakah jenis ujian statistik yang bersesuaian yang boleh kita gunakan untuk kita menganalisis data kita. Tetapi ujian statistik ini perlu dilihat syarat-syarat yang tertentu supaya apa yang kita lakukan tidak tersasar jauh dan salah. Okey, langkah yang terakhir adalah analisis, di mana setelah kita selesai membuat ujian statistik kita di dalam SPSS, kita dah dapat output dia, kemudian kita dah boleh melakukan interpret. Okey, dalam kajian yang kami lakukan ini, terdapat beberapa perkara yang telah kami fokuskan, iaitu kami ingin melihat apakah skor kebahagiaan dan juga skor kesihatan mental bagi wanita yang bekerja di Malaysia. Okey, jadinya kita akan lihat kepada satu persatu dahulu, iaitu yang pertama adalah skor kebahagiaan. Okey, di dalam skor kebahagiaan ini, apa yang akan kami terangkan adalah berdasarkan skor kebahagiaan versus umur, versus jenis pekerjaan, taraf pendidikan dan juga sektor pekerjaan. Okey, yang pertama kita pergi kepada skor kebahagiaan versus umur. Okey, di dalam skor kebahagiaan versus umur ini terdapat beberapa jenis umur, iaitu 21 hingga 25, 26 hingga 30, 31 hingga 35, 36 hingga 40, 41 hingga 45, 46 hingga 50, 51 hingga 55 dan yang terakhir lebih daripada 56 tahun. Okey, seperti yang kita ketahui, untuk melakukan analisis perlu dilakukan hipotesis terlebih dahulu. Okey, null hypothesis bagi skor kebahagiaan versus umur ini adalah tidak terdapat perbezaan tahap kebahagiaan antara golongan wanita bekerja mengikut kategori umur. Manakala bagi alternative hypothesis pula, terdapat perbezaan tahap kegembiraan antara golongan wanita bekerja mengikut kategori umur. Okey, setelah selesai membuat hipotesis, kita melihat apakah pula jenis ujian statistik yang sesuai digunakan bagi analisis kita. Okey, bagi skor kebahagiaan versus umur ini, ujian statistik yang kami gunakan adalah Chi-square test of independence. Okey, baiklah, di dalam Chi-test, apa yang perlu kita fokuskan adalah kepada nilai persen Chi-square, iaitu nilai tersebut adalah 0.779, di mana nilai ini adalah lebih besar daripada nilai 0.05. Bermakna hipotesis null diterima dan menolak hipotesis alternatif. Maka apa yang dapat kita simpulkan adalah tidak terdapat perbezaan tahap kebahagiaan antara golongan wanita bekerja mengikut kategori umur. Okey, kalau dapat dilihat di situ, terdapat nota di bawah jadual yang berkata 14 cells which is 87.5% have expected count less than 5. The minimum expected count is 0.47. Ini bermakna jika nilai yang expected itu adalah kurang dari 5, bermakna Chi-square test kita berjaya. Jika kata nilai expected itu lebih dari 5, bermakna kita harus melakukan another test, iaitu menggunakan kaedah Chi-square table. Okey, baiklah, yang seterusnya kita lihat skor kebahagiaan versus jenis pekerjaan. Okey, di dalam jenis pekerjaan terdapat pilihan kerajaan, swasta dan juga perniagaan sendiri. Okey, sama juga kita harus melakukan hipotesis. Okey, di mana null hypothesis bagi jenis pekerjaan ini adalah tidak terdapat perbezaan tahap kebahagiaan antara golongan wanita bekerja mengikut jenis pekerjaan. Manakala bagi alternatif hipotesis pula, terdapat perbezaan tahap kegembiraan antara golongan wanita bekerja mengikut jenis pekerjaan.
Okey, kemudian kita lihat kepada nilai persen chi-square iaitu bernilai 0.338. Yang ini nilai tersebut adalah lebih besar dari 0.05, maka null hipotesis diterima dan menolak hipotesis alternatif. Dan kita dapat simpulkan di sini bahawa tidak terdapat perbezaan tahap kebahagiaan antara golongan wanita bekerja mengikut jenis pekerjaan. Saya, Maziratul Balkis, akan menerangkan tentang jadual yang seterusnya. Bagi jadual yang seterusnya adalah jadual skor kebahagiaan versus taraf pendidikan, di mana di bawah taraf pendidikan ini terdapat 4 jenis taraf ataupun 4 jenis kategori, iaitu SPM, STPM atau diploma, sarjana dan sarjana muda. Berdasarkan jadual tersebut, hipotesis yang telah dibina adalah yang pertama, hipotesis null, iaitu tidak terdapat perbezaan tahap kebahagiaan antara golongan wanita bekerja mengikut taraf pendidikan. Seterusnya, bagi hipotesis alternatif adalah terdapat perbezaan tahap kebahagiaan antara golongan wanita bekerja mengikut taraf pendidikan. Bagi menganalisis hipotesis tersebut, kami telah memilih chi-square test of independence untuk dianalisis bagi jadual kebahagiaan versus taraf pendidikan ini. Melalui ujian yang telah dijalankan, secara keseluruhannya apa yang dapat dilihat adalah bagi nilai Pearson chi-square adalah 0.357, di mana nilai tersebut adalah lebih besar daripada nilai 0.05. Maka di sini hipotesis null adalah diterima manakala hipotesis alternatif ditolak. Hipotesis null yang telah dibuat adalah tidak terdapat perbezaan tahap kebahagiaan antara golongan wanita bekerja mengikut taraf pendidikan. Di sini juga terdapat notes yang dikeluarkan oleh SPSS, di mana for cells 50% have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.33. Di sini bermaksud analisis yang dilakukan menggunakan chi-square adalah yang betul dan sesuai. Bagi jadual yang seterusnya adalah jadual skor kebahagiaan versus sektor pekerjaan, di mana di bawah sektor pekerjaan ini terdapat 3 jenis pekerjaan, iaitu dari bidang pembinaan, pembuatan dan perkhidmatan. Melalui jadual tersebut, hipotesis yang telah dibina adalah yang pertama, hipotesis null, iaitu tidak terdapat perbezaan tahap kebahagiaan antara golongan wanita bekerja mengikut sektor pekerjaan. Bagi hipotesis alternatif adalah terdapat perbezaan tahap kebahagiaan antara golongan wanita bekerja mengikut sektor pekerjaan. Berdasarkan hipotesis tersebut, kami menggunakan chi-square independence test untuk menganalisis hipotesis tersebut. Hasil daripada ujian tersebut menunjukkan bahawa nilai Pearson chi-square adalah 0.270, di mana nilai tersebut adalah lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis null diterima manakala hipotesis alternatif ditolak. Di sini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan tahap kebahagiaan antara golongan wanita bekerja mengikut taraf pekerjaan. Okey, baiklah. Analisis seterusnya ingin kami terangkan adalah berkaitan skor kesihatan mental, di mana di dalam skor kesihatan mental ini terdapat skor kesihatan mental berserta umur, jenis pekerjaan, taraf pendidikan dan juga sektor pekerjaan. Dan kita akan lihat secara satu persatu. Seterusnya kita lihat kepada bahagian kesihatan mental, di mana bagi jadual yang pertama adalah skor kesihatan mental versus umur. Di bawah umur ini terdapat lebih kurang 8 peringkat yang telah disenaraikan, iaitu dari 21 hingga 25 tahun, 26 hingga 30 tahun,
31 hingga 35 tahun, 36 hingga 40 tahun, 41 hingga 45 tahun, 46 hingga 50 tahun, 51 hingga 55 tahun dan yang terakhir 56 tahun ke atas. Berdasarkan jadual tersebut, hipotesis yang telah dibina adalah yang pertama, hipotesis null, iaitu tiada perbezaan yang ketara terhadap tahap kesihatan mental bagi golongan wanita bekerja yang mempunyai perbezaan umur. Bagi hipotesis alternatif adalah terdapat perbezaan yang ketara terhadap kesihatan mental bagi golongan wanita bekerja yang mempunyai perbezaan umur. Bagi menganalisis keputusan kepada hipotesis yang telah dibina, kami menggunakan Wilcoxon test. Hasil daripada ujian Wilcoxon yang dijalankan menggunakan SPSS menunjukkan kesihatan mental kepada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian kemurungan, di mana ia memberi nilai kepada 0.071 iaitu lebih besar daripada nilai 0.05. Dengan ini, hipotesis alternatif ditolak manakala hipotesis null diterima. Ini dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara terhadap tahap kesihatan mental antara golongan wanita bekerja yang mempunyai perbezaan umur. Seterusnya adalah di bahagian kebimbangan, di mana nilai yang diperolehi adalah 0.117, iaitu nilai tersebut adalah lebih besar daripada 0.05, maka hipotesis alternatif ditolak manakala hipotesis null diterima. Ini dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan tahap kesihatan mental antara golongan wanita bekerja yang mempunyai perbezaan umur. Bahagian yang ketiga adalah tekanan, di mana nilai yang diperolehi adalah 0.000 atau sifar. Nilai tersebut adalah lebih kecil daripada 0.05, maka hipotesis alternatif diterima manakala hipotesis null ditolak. Ini dapat disimpulkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara terhadap tahap kesihatan mental antara golongan wanita bekerja yang mempunyai perbezaan umur. Okey, seterusnya kita pergi kepada skor kesihatan mental versus jenis pekerjaan. Okey, untuk test ni kita pakai Wilcoxon. Okey, untuk nilai kemurungan SM6 ialah 0.000, iaitu lebih kecil daripada 0.05. Maka H diterima dan Ho ditolak. Untuk nilai SM6 kebimbangan pula ialah 0.000, iaitu lebih kecil pada 0.05. Maka H diterima dan Ho ditolak. Untuk tekanan pula, nilai SM6 ialah 0.000, iaitu lebih kecil daripada 0.05. Maka H diterima dan Ho ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang ketara terhadap kesihatan mental antara golongan wanita bekerja mengikut kepada jenis pekerjaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada skor mental versus taraf pendidikan. Okey, untuk nilai kemurungan SM6 ialah 0.00, iaitu lebih kecil daripada 0.05. Maka H diterima dan Ho ditolak. Nilai SM6 kebimbangan pula ialah 0.00, lebih kecil daripada 0.05. Maka H diterima dan Ho ditolak. Untuk nilai SM6 tekanan 0.00, lebih kecil daripada 0.05, maka H diterima dan Ho ditolak. Okay, seterusnya untuk skor kesihatan mental versus skor pekerjaan. Okay, untuk nilai SM6 kemurungan ialah 0.080, iaitu lebih besar daripada 0.05.
maka H ditolak dan Ho diterima. Seterusnya, kebimbangan. Nilai SMC kebimbangan ialah 0.405, iaitu lebih besar daripada 0.05, maka H ditolak dan Ho diterima. Seterusnya, tekanan. Nilai SMC-nya ialah 0.066, iaitu lebih besar daripada 0.05, maka H ditolak dan Ho diterima. Jadi kesimpulannya, tiada perbezaan tahap kesihatan mental antara golongan wanita yang bekerja yang mempunyai perbezaan sektor pekerjaan. Okay, so ketiga-tiga skor ni kita gunakan Wilcoxon test. So supaya kita dapat nilai SMC. Dengan nilai SMC ni kita boleh tahu sama ada nak terima H ataupun Ho, ataupun nak tolak H ataupun Ho. Untuk test ni kita kena buat keputusan berdasarkan nilai signifikasi ataupun SMC. Okay, so jika nilai SMC dia lebih kecil daripada 0.05, maka kita kena tolak Ho dan H akan diterima. So kalau sebaliknya, nilai SMC lebih besar daripada 0.05, so kita kena ambil Ho dan H kita kena tolak. Itu saja. Terima kasih.